Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam YouTube channel Cycle Saham malam ni. Alhamdulillah, semoga semua sihat sejahtera hendaknya. Berakhir lagi abang punya cycle kecil ni, cycle bulu ni. Okey, hari ni kita nak buat sikit konten berkenaan dengan ramai yang tanya juga pasal persoalan bila beli saham je harga terus jatuh. Beli je terus jatuh. Kenapa? Kita beli saham, harga dia terus jatuh. Ramai yang tanya macam tu. Pertama sekali kita kena ingatlah, turun naik harga dalam saham tu adalah perkara yang normal, perkara biasa. Sebab price bergerak secara zigzag. Dia ada taraf, dia punya tahap, dia punya greed, dia punya hope, dia punya fear, semua ada dalam pergerakan sesuatu harga saham tu. Masalahnya kat sini bukan masalah pergerakan trend dia tu turun naik itu. Masalahnya bila kita beli je dia jatuh. Itu dah jadi masalah paling besar sekali sebenarnya kan. Sebenarnya kena faham lagi satu kita kena faham. Kita ni manusia kita tak sempurna. Tak ada perfection, tak ada 100% kita ni sempurna dalam hidup kita Macam tu juga bila kita beli saham, kita bermain dengan saham, kita bukan beli saja mesti naik. Beli saham terus naik, beli saham terus naik. Beli saham je mesti naik. Beli saham je terus naik. Kalau kita beli saham dia terus naik, abang rasa ramai orang dah berhenti kerja lah, main saham je lah. Yalah, dia beli je naik, dia beli je naik, dia beli naik. Dewa saham lah ni bro. Nanti kita dapat gelaran dewa saham. Tapi sebenarnya bukan macam tu kita main saham Saham ni kita beli ada masanya dia memang akan jatuh. Ada beberapa sebab lah kita beli ada beberapa faktor yang menyebabkan dia jadi macam itulah. Okey, yang pertama tadi kita kena faham yang kita ni tiada kesempurnaan, tiada 100% sempurna. Pada yang beli saham melalui FA, beli saham melalui TA, fundamental, beli saham melalui fundamental, beli saham melalui kajian teknikal analisa, benda ni normal. You beli je dia jatuh, you beli dia jatuh sebab pertama faktor dia kita ni mind kita sebenarnya. Kita mengejar harga. Kita mengejar harga. Bila harga dah naik satu tahap, kita rasa benda tu ini mungkin jatuh ni, tapi dia naik lagi. Sampai satu tahap lagi, dia naik lagi. Biasanya kita mengejar harga yang di puncak dia betul-betul. Yang dia punya peak kenaikan tu yang sebenarnya kita terbeli di situ. Kita terbeli di situ. Kalau kita tengok, mungkin orang cakap overbought lah. Bila overbought ni biasanya berkenaan dengan indikator momentum. Antaranya kita mungkin tengok ke RSI. RSI tu dah peak, time tu lah confident level kita ada dan kita buy. Sebab confident level tu bila harga tahap pertama dia naik, kita rasa was-was. Kedua, ada keyakinan sikit. Bila dia third wave dia naik, kemungkinan besar itulah wave terakhir dia. Dan kita pula pergi beli kat situ. Kita beli kat situ, maknanya kita dah beli pada tahap kemungkinan besar dia overbought. Sebab itulah bila kita beli je, terus jatuh dia. So benda-benda macam ni kita kena faham lah. Kita kena faham. Pada yang main technical, you kena tengok momentum dia, stock momentum tu sama ada kenaikan tu dah peak price. Dan kita rasa benda tu dah terlalu peak, kita jangan beli dulu. Tunggu dia correction. Itu salah satunya. Kemungkinan besar kita suka sangat kejar harga. Kedua, kita tak faham dengan trend. Dalam saham, dia ada trend. Dia ada downtrend, dia ada uptrend, dia ada sideways. Di mana harga tu, waktu kita nak beli tu kita tak faham. Sama ada kita beli di sideways, kita beli di uptrend, ataupun kita beli di downtrend. You kena faham bila harga sesuatu yang kita beli, harga sesuatu saham bila kita beli dalam keadaan downtrend, terutamanya kalau kita tengok daripada segi long term dia memang downtrend counter. Biasanya ada satu kenaikan atau 2-3 kenaikan yang tidak melepasi downtrend tu menjadi uptrend. Kenaikan tadi kita sebut adalah technical rebound. Technical rebound. Di mana mungkin ada orang cuba kata counter tu dah murah, then dia buy. Dia buy bukan untuk dia pegang lama pun. Dia buy untuk mendapat
keuntungan daripada selisih harga yang dia beli tadi. Mungkin dia beli harga 10 sen, naik 15 sen, dia jual. Dan kita pula daripada 10 sen tak nak beli, naik 5 sen. Kaunter ni naik 10 sen, naik 5 sen. 15 sen. Wah, aku nak beli 15 sen. Padahal kenaikan tadi adalah technical rebound saja, sebab kaunter ni secara keseluruhan price dia, trend dia memang downtrend. Harga yang dalam keadaan downtrend, sifat harga tu sendiri adalah lemah. Sifat harga tu lemah. Kebiasaannya ada yang dah sangkut di atas, mungkin dia nak melarikan diri, bila ada naik sikit dia jual. Naik lagi sikit dia jual, dan harga akan jatuh. Itu kemungkinan besar boleh menjadi yang kita terperangkap membeli harga saham bila kita tak tahu. Dia naik je kita balun, dia naik je kita balun. Wah, harga saham ni tengah naik, balun. Padahal kenaikan itu adalah merupakan satu technical rebound dalam keadaan dia downtrend keseluruhannya. Sifat harga itu sendiri adalah lemah. Semua counter yang berada dalam keadaan downtrend, sifat harga dia lemah. Apa yang abang masukkan dengan sifat harga ni, dia punya minat minat trader dalam counter ni sebenarnya adalah minat yang sementara. Ketika dia ada technical rebound tu saja dia punya minat dia. So minat dia secara keseluruhan dia memanglah minat untuk short term trade saja sebenarnya. Okey, kalau dalam keadaan down uptrend pula, sesuatu counter yang berada dalam keadaan uptrend, terutama dia dalam uptrend yang mid term ataupun long term, memang akan ada kenaikan, penurunan, kenaikan. Tapi kita kena faham, penurunan tadi adalah merupakan satu correction. Dia tidak melepasi, mungkin katalah harga naik RM1 dan dia jadi RM1.10, dia turun. Dia turun, kemungkinan besar dia tak turun lebih daripada harga daripada RM1. Maybe dia turun menjadi RM1.02, RM1.03 dan dia rebound balik. Makna dia sini low yang permulaan dia buat, dia tidak break low dia. Dia high low. Makin lama low dia makin tinggi, dan itu adalah merupakan satu uptrend. Dan sifat counter uptrend adalah dia agak menarik, dan dia merupakan satu minat kepada trader-trader untuk membeli counter-counter ni. So bila dalam keadaan uptrend, sifat uptrend tu punya harga adalah satu sifat yang lebih kukuh jika dibandingkan daripada kita beli counter dalam keadaan downtrend. Dan benda-benda macam ni you kena faham. Maybe you beli masa correction, dan you beli masa correction, you kena faham lah, di correction dia memang akan jatuh. Lepas tu you beli dia jatuh sebab dia tengah correction, dan kita tak sabar, kita tak tahu benda bab technical, kita tak tahu bab trend, kita tak tahu high low, low high, makin lama makin low, makin lama makin high, kenaikan tu kita tak faham. Kita pun sebab kita hanya menilai daripada pergerakan harga tu, dan kita jual. Kita beli tadi, kita jual. That's why bila kita beli je harga jatuh, dan you beli pada tahap dia tengah correction, kemungkinan besar lah kan. Okey, ketiga pula ketiga ni, you rasa sesuatu harga saham tu dah murah. Harga saham tu murah. Belilah ni saham ni murah ni, 10 sen ni yang aku beli dah. 10 sen. Harga saham murah bang, dia boleh jadi lagi murah tak sebenarnya. Tahu, bila you beli sesuatu harga saham murah, you rasa saham ni dah murah, you buy, murah ni, dia boleh jadi lagi murah. Dia boleh jadi lagi murah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bermain dengan saham ni, kita bukan nak saham harga murah sebenarnya tau. Kalau you faham, you nak satu, terutama kepada trader, kita nak harga saham tu yang ada momentum untuk kita trade. Ini abang khaskan kepada trader lah. Sebagai trader, kalau you just nak harga murah, kalau harga yang murah tu memang tak ada momentum, susah untuk you trade. Sebab kita trade short term. Short term ni dia perlukan momentum pada stok tersebut. Kalau dia mahal pun tapi dia ada momentum, kenapa tak boleh? Tak guna kalau kita beli murah tapi tak ada momentum. Itu yang dia jatuh tu. Dia jatuh tu. Benda-benda macam ni kita kena faham lah. Kita kena faham. You kena faham. Jangan kejar harga kalau tak tahu bab harga. Kalau you tak tahu pasal price action, you jangan suka-suka hati nak kejar harga. Takut kita kejar harga, itulah harga puncak dia, atau itulah peak price dia, dan beli dia akan drop. Kedua, you kena faham trend counter yang you buy. Sama ada dia downtrend, uptrend, ataupun dia dalam keadaan sideways. So benda-benda macam ni bila you beli, you boleh agak dia lah. Kita boleh agak dia ke mana arah dia. Kalau kita beli waktu dia dah naik banyak tu, kalau kita beli ke mana arah dia waktu dia keadaan dalam downtrend.
possibility untuk dia drop memang besar. Kalau kita beli dalam keadaan tak uptrend, mungkin dia drop tapi itu merupakan correction. Mungkin kita boleh hold lagi sikit lah kan. Okey, ketiga tadi kita apa tadi? Pertama kita ada jangan kerja harga, kedua kita ketiga tadi abang mudah lupa dah. Okey, tak apa. Abang nak abang nak masuk satu tahap lagi, sama ada kita ni benar-benar mengenal atau faham tak dengan maksud resistance dan support. Kalau you beli saham, kalau you jadi trader, kita tak tahu maksud support dan resistance sebenar-benarnya, you akan jadi masalah. Sekadar faham maksud, you tahu resistance halangan, support sokongan, tapi you tak faham apa sebenarnya resistance, apa yang sebenarnya dikatakan resistance, apa yang sebenarnya dikatakan support, apa psikologi yang terhadap resistance, apa psikologi jika berlakunya support ni, you tak faham benda ni susah. Mahirkan support dan resistance. Sebab semua ilmu technical price action, ilmu asas dia adalah support dan resistance. Kalau kita tak mengenal support, kita tak mengenal resistance secara dalam, please cari ilmu ni semua. Kita cari ilmu ni semua, insya-Allah dia akan membantu kita dalam membuat trade kita untuk membuat pembelian ataupun penjualan. Cuma kita ni biasalah, kita biasa tak ada 100% kita tepat. Kita tak sempurna bang. Jadi kalau you sentiasa nak beli terus naik, beli terus naik, itu dah sangat sempurna masa tu. Dan kita bukan macam tu. Cuma apa yang penting, sebab tu kita selalu cakap jaga cut loss you. Sebab kita ni tak sempurna, tak semestinya kita beli saham dan saham tu terus naik. Kalau saham tu terus naik, alhamdulillah. Tapi kalau saham tu tak naik, apa perlu kita yang buat? Apa perlu kita buat? Apa action yang perlu kita lakukan? Cut loss. Pastikan level-level cut loss you supaya decision yang kita buat mungkin decision yang kita buat untuk membelinya tadi tak tepat. Bila tak tepat, kita kena ada action dia pula. Kalau tak tepat, apa aku kena buat? Jangan tak tepat, you biarkan dia drop dan then ketika itulah kita akan buat average down, dan lagi kita mengalami kerugian. Senang cerita, kalau apa yang kita study tak jadi, cut loss. Cut loss dulu. Sebab kita takut penurunan itu adalah merupakan titik permulaan uptrend menjadi downtrend. Kalau dia titik permulaan daripada uptrend menjadi downtrend, kalau kita tak cut loss dia, kemungkinan besar kita akan rugi lebih besar. Daripada kita rugi lebih besar, baik kita simpan dulu modal yang kita ada tadi, walaupun kita cut loss mungkin kita rugi sikit. Dan kalau dia jatuh lagi bawah, then you boleh beli daripada bawah semula. Yang penting protect your capital. Sebab bila ada cut loss ni, bila you dah drop ni, you tak buat cut loss, dia akan jadi double pening nanti. Better kita cut loss dulu. Okey. Abang punya saka pun dah bergerak dah tu. Okey, semoga terfaham lah. Antara kenapa kemungkinan besar kita beli saham dan terus jatuh. Pertama tadi, kita mengejar harga tanpa usul pesa. Kita tak mengenal counter yang kita beli tu sama ada dalam keadaan uptrend, downtrend ataupun dia sideways. Dan kita tak mengenal support dan resistance yang sebenar-benarnya. Dalam ilmu support dan resistance ni kita kurang faham. So kita kena mahirkan ilmu support dan resistance. Dan keempat, kita kena faham kita ni manusia biasa, kesempurnaan semuanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi kerja kita, kalau kita dah buat satu decision dan decision yang kita buat tu mungkin salah, cepat-cepat perbetulkan dia. Cepat-cepat perbetulkan dalam saham, cut loss. Buat cut loss dulu. Okey? InsyaAllah, ini sedikit ilmu. Ini pun sekadar perkongsian lah. Mungkin banyak lagi kenapa sebab-sebab kita, tadi saham murah, kita rasa saham murah kan. Ini sekadar perkongsian secara santai lah. Mungkin ada lagi ilmu-ilmu lain yang boleh kita ceritakan kenapa kita beli saham ni terus jatuh. Ini abang sekadar berkongsi ilmu lah.
sekadar berkongsi ilmu, sekadar untuk kita santai-santai hari cuti ni. Semoga akhir sekali, semoga pada belum subscribe, please subscribe, like dan share. Kalau nak komen, kita boleh komen sama-sama dan Abang akan baca komen tersebut. Pada yang belum subscribe, please subscribe, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak pada yang memberi sokongan kepada channel Saka Saham ni. Kita akan buat lebih menarik nanti. Hari ini sekadar santai je lah. Abang pun tak ada nak buat kajian yang sepenuhnya sangat. Cuma abang share je ilmu, pengalaman yang abang ada berkenaan dengan masalah kita beli je jatuh. InsyaAllah lah, abang rasa kita dapat sedikit panduan lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.